Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak buat tentang Kesawan tau. Hari ni kita nak bincang tentang Kesawan. Tapi sebelum tu kita ambil kesempatan lah. Hari ni kita nak perkenalkan Muzium Pertahanan Awam. Muzium Pertahanan Awam Malaysia. Okey. So Muzium Pertahanan Awam Malaysia ni ada dekat mana? Ada di APM Timur Laut. Okey. So jom kita tunjuk muzium ni dekat mana. Okey. So selamat datang ke APM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia daerah Timur Laut. Okey. Hari ni sambil-sambil kita nak cerita pasal Sawan tu, saya perkenal dulu. Inilah tempat saya bertugas ni lah. Okey. So, okey, kita ada dua bangunan utama. Okey. Bangunan yang first kali anda akan jumpa, bawah ni kita buat pejabat lah, urusan pejabat. Di tingkat atas tu kita buat muzium. So muzium tu panjang ni lah. Kan, dia lebar lagi ke belakang tu. Okey. So, kalau nak datang muzium, jangan lupa tulis surat dekat PPAD lah, pengarah pegawai pertahanan awam daerah. PPAD kita akan tahulah berapa orang yang akan hadir, bila nak hadir, pukul berapa nak hadir, and then kita bolehlah jumpa kat sini. Kan? InsyaAllah lepas PKP kan, kita jumpa kat sini. Kita ada muzium di tingkat atas, bawah office, atas muzium, dan di belakang ni barulah bilik gerakan. Yang clock key semua dekat belakang ni lah. Nampak tak? Tengah cek kenderaan. Tengah cek kenderaan, apa semua rutin lah tu kan. Hari-hari kita kena cek kenderaan. Okey. So hari ni kita nak cerita tentang Sawan. Okey. Siapa saja nak tanya pasal Sawan boleh tanya. Tak ada masalah. Hari ni kita bincang, kita sembang-sembang pasal Sawan. No? Okey. Boleh nak? Nampak tak? Okey. Semoga semua sihat-sihat selalulah. Dan dipermudahkan urusan hari ni. So kalau ada masa 20 minit, jom kita bincang kat mana Sawan tu. Boleh ke saya nak jumpa tuan, boleh ke? Boleh jumpa. Mai APM Timur Laut ni kalau kena timing dia, insya-Allah kita jumpa kat sini. Nah. Okey. So hari ni kita nak cerita tentang Sawan. Okey. So Sawan ni macam-macam nama. Okey. Ada orang kata Sawan, ada orang kata tarik kan. Then ada orang kata epilepsi pun boleh. Okay. And then ada orang kata febrile fit, ada orang kata fit. Okay. Jangan terkejut pula, doktor tanya patient fit ke. Lepas tu kita pula ingat doktor rujuk kepada yang ni, IVDU, intravenous drug user, IVDU. Yang tu penagih dadah. Okay. Yang fit yang kita cakap ni, tarik ni, Sawan ni. Fit tu yang doktor maksudkan lah. Okay. So bukan fit yang isap dadah tu. Okay. Kalau yang penagih dadah ni di hospital, kita panggil dia sebagai IVDU, intravena, makna dia cucuk dadah tu dekat salur vena. Drug user, IVDU. Okay. So fit yang doktor cakap ni, fit yang merujuk kepada Sawan. Okey. Ada juga orang cakap Sawan babi. Pun Sawan lah, dia merujuk kepada Sawan. Okey. Lepas tu ada juga kalau Chinese dia cakap Chu Chin. CHOCHIN. Chu Chin. Okey. Lepas tu kalau Tamil pula ni, ada kawan-kawan tulis ni Kakak Valipu. Kakak Valipu ni maksudnya Sawan lah dalam bahasa Tamil. Okey. Ada juga yang sebut convulsion. Okey, so banyak sangat nama untuk Sawan. Selalunya kalau kat hospital kita sebut fit tu Sawan lah. Okey. So punca dia apa? Okey. Punca dia berlaku aktiviti dekat dalam otak ni secara tiba-tiba. Dia ada elektrik ganggu dekat bahagian otak ni sehingga menyebabkan gangguan kepada saraf atau kelenjar kita. Saraf kita lah, sebab tu yang badan jadi menggeletar. Okey. So tanda-tanda Sawan dia ada banyak lah. Satu, kita tengok pergerakan tak terkawal. Pergerakan dia tak terkawal, dia sendiri tak boleh kawal badan dia. Okey. Yang kedua, kejang badan. Okey, badan dia jadi kejang, tarik macam tu kan. Okey. Kemudian mangsa jatuh. Tengah-tengah duk sembang ni, tengah-tengah duk cakap ni, tiba-tiba boom, jatuh. Tengah duk berdiri, jatuh. Tengah duk duduk,
jatuh. Dia sendiri tak boleh kawal. Tiba-tiba jatuh. Okey. Ataupun mata dia berpusing, terbeliak. Okey, selalunya mata ni, yang mata hitam ni akan tengok ke atas. Yang tu kita tahu sawan lah. Dia akan tengok ke atas dalam keadaan kejang macam ni. Itu kita kata sawan lah. So, pasal apa kita kena tahu pasal tanda-tanda sawan ni? Sebab bila sampai di hospital, doktor akan tanya, pasal apa tanda-tanda yang jadi dekat pesakit ni lah. Okay. Sekejap. Okay. So, ada juga mangsa yang apabila jadinya sawan ni, dia tak berupaya. Okay. Ada juga mangsa yang bila jadi sawan, dia tak upaya nak halang pembuangan air kecil atau air besar. Dia tak boleh kontrol air kencing dia. Dia tak boleh kontrol najis berak dia. Okay? Kalau dalam bahasa medikal kita panggil BO. BO tu makna bowel opening. Makna najis besar lah. Kalau najis kecil, maksudnya urine. Kalau dalam bahasa medikal kita panggil PU, pass urine. PU, pass urine. BO, bowel opening. So kita tahu dah lepas ni kalau doktor tanya patient ada PU tak? Maksudnya doktor tanya patient ni ada kencing tak? Ataupun doktor tanya patient ada BO tak? Maksudnya doktor tanya patient ada berak tak? Macam itulah. Okay? Kalau orang sawan ni dia tak boleh kontrol kencing, dia tak boleh kontrol berak, dia tak boleh kontrol PU dia, dia tak boleh kontrol BO dia. Okay? Then mangsa juga ada juga yang lepas sawan tu dia jadi tertidur. Dia lepas kena sawan tu dia jadi tertidur. Okay? Dia terlalu penat. Okay? And then ada juga yang jadi confused. Dia jadi keliru. Dia tak tahu apa jadi. Okay? Dia jadi macam dia jadi macam confused. Okay? Dia jadi macam kat mana ni? Apa jadi? Dia jadi confused. Okay? Lepas tu ada juga yang kaki dan tangan menyentak. Dia jadi menyentak terlalu kuat ataupun kaki dan tangan mengeras. Kalau kita pegang ni dia tak akan ubah position. Dia memang keras macam ni dekat sini. Okey? Yang tu tanda-tanda sawan lah. Yang paling utama yang doktor selalu nak dengar kalau confirm sawan adalah mata hitam dia naik. Okey? And then air liur dia meleleh. And then kaki dan tangan dia menyentak. Tiga tu kalau ada confirm sawan lah. Okay. And then kalau ada soalan boleh tanya lah. Okay. Okay, cantik. So kat sini ada soalan. Kalau apakah tindakan pertama dan seterusnya untuk mengendali pesakit sawan? Okay. So rawatan untuk pesakit sawan ni, first kita sendiri kena tenang. Okay. Kalau kita tak tenang, kita pun akan jadi sawan juga. Sama macam patient tadi lah. Okay. Maksudnya kalau kita tak tenang, kita tak boleh nak tolong pesakit tu. Okay. First, mesti tenang. Kemudian, yang kedua, dia kan baring. Kita kena jauhkan bahaya dari keliling dia. Jauhkan paku. Jauhkan jarum. Jauhkan kaca. Jauhkan benda-benda bahaya di sekeliling badan pesakit. Okay. Kemudian, perhatikan sign dan simptom pesakit. Tanda dan gejala. Tanda ni yang kita boleh nampak. Gejala ni pesakit kena habaq dekat kita. Okey. Tanda contoh tangan menyentak, mata hitam naik atas, air liur meleleh. Yang tu semua tanda. Gejala ni pesakit yang bagi tahu. Saya rasa letih lah. Lepas sawan tu pesakit akan bagi tahu. Saya rasa letih lah. Saya rasa pening lah. Yang tu semua gejala. So hari ni kita dah tahu apa tu tanda dan gejala, apa beza tanda, apa beza gejala. Tanda ni kita nampak tak payah pesakit ni bagi tahu pun. Okey. Gejala ni pesakit kena bagi tahu kat kita. Okey. Sign and symptom. Okey. Kemudian bila tengah jadi sawan tu, kita kena kira berapa saat pesakit sawan tu. Okey. Contoh baru je jatuh tengah jadi sawan, kita terus tengok jam, terus kita tengok berapa saat dia sawan. Okey. Yang ni yang penting sebab kalau bawah daripada 4 minit selalunya bila kita sawan, bila pesakit sawan dia tak boleh bernafas sendiri tau. So kalau lebih dari 4 minit mungkin memerlukan CPR. Lepas tu setiap minit yang bertambah tu makna
kemungkinan kerosakan otak tu lebih banyak lah. Oksigen tak sampai ke otak. Okey. Kita harap sakit sawan kita tak lebih daripada 4 minit tau. So kita kena tengok jam kita berapa saat yang berlaku. Okey. Contoh tengok 15 saat dia dah berhenti. Kemudian selepas 5 minit jadi lagi second episod yang kedua 30 saat. Kemudian dia berhenti. Kemudian sekali lagi 5 minit jadi lagi episod yang ketiga 15 saat pula. Bila sampai di hospital kita kena beritahu doktor first episode 15 saat pukul berapa. Second episode 30 saat pukul berapa. Third episode 15 saat pukul berapa. Jam sangat-sangat penting. Doktor nak tahu berapa kali jadi, berapa episod yang jadi, kemudian setiap episod tu berapa lama. Selalunya pesakit sawan yang kita respon selalunya bawah 4 minit lah. Ada sekali dua saja yang saya respon yang memang bila sampai ambulans dari rumah, kita tanya waris dia. Waris kata kita tanya waris, sawan ni dah berapa lama? Waris kata daripada tadi saya telefon ambulans tu sampai sekarang dah 30 minit. Kes yang macam tu pun ada. Dah 30 minit sawan. Maknanya kita sangat-sangat risau. Kalau sawan dia tak cepat-cepat kita hentikan dengan ubat dan sebagainya, ikan efek kerosakan yang lebih banyak dekat otak dia. Dia tak dapat terima oksigen dalam badan dia. Okay? So, bila dah sambil tengok jam, okay, dah confirm berapa episod, berapa second dia jadi kan. Kemudian, bila dah pulih, bila dah berhenti sawan tu, kita posisikan dia kepada posisi pemulihan. Posisi pemulihan adalah macam ni lah. Okay? Contoh, tangan kanan buat bentuk L. Okay? Tangan kiri letak di pipi. Kemudian kita tarik mangsa baring di sebelah kanan. Okay? Of course di komputer di handphone anda sekarang terbalik lah. Sebab saya guna kamera depan. So, tangan kanan, kemudian tangan kiri letak di pipi, tarik mangsa. Tujuannya supaya air liur ni boleh keluar. Bila kita mengiringkan mangsa, air liur dia boleh keluar. Bila air liur dia boleh keluar, air liur tu tak akan masuk ke dalam paru-paru. Kalau bahayanya air liur bila masuk paru-paru dia jadi aspirasi paru-paru. Sangat-sangat bahaya kat mangsa. Bila mangsa dah sedap baru kita alih. Masa duk jadi serangan tu, kalau tak boleh alih tak apa. Okey? Kalau tak boleh alih tak apa. Okey? Kemudian selalunya sawan mesti kena pergi hospital, terutama yang first time sawan mesti kena pergi hospital. Dan bila ambulans APM hantar ke hospital, mesti akan at least yellow zone kalau sawan. Okay? Kalau yang sawan lama sangat 30 minit, yang tu memang ke red zone. Okay? So bila sampai dekat triage, bagi tahu kat MA yang bertugas tu, triage officer tu, pegawai triage tu, berapa episod sawan, berapa saat setiap kali sawan tu. Kena bagi tahu detail. So baru dia boleh bagi tahu doktor akan buat rawatan yang bersesuaian dengan yang kita cakap tadi lah, kan? Okey, bagus. So ada soalan sini dia tanya daripada Muhammad Lufti Azimi, selain ubat, macam mana tuan nak berhentikan sawan tu? Okey, bagus soalan ni. Okey, first kita cerita pasal ubat lah. Okey, dia ada ubat khas dia untuk berhenti sawan. Selalunya ubat anti convulsion ni kita panggil nama dia ubat diazepam lah. Diazepam. Tapi diazepam ni dia Dangerous Drug Act, DDA. Bermakna dia ada akta dadah membahaya. So diazepam ni bukan senang-senang boleh dapat dekat farmasi. Kena ada konsen, kena ada kebenaran doktor dan sebagainya baru boleh dapat DDA ni. Kalau macam ambulans KKM pun, MA dia akan ambil daripada peti khas dia, DDA tu kena kunci dan sebagainya, kena catat pula dia respon kes sawan, dia bawa satu vial diazepam tu untuk kalau sampai di lokasi masa sawan, dia akan inject diazepam tu masuk, kan? Ubat ni bukan boleh dapat dekat farmasi on the table macam tu saja. Kita order boleh dapat. Ubat ni bawah DDA lah. So ada beberapa ubat lagi yang bawah DDA. Contoh morfin. Morfin pun sama, tak boleh beli terus dekat farmasi.
kena ada prescription, kena ada macam-macam undang-undang lagi baru boleh dapat morfin kan. Morfin kan digunakan oleh IVDU dan sebagainya, sebab tu dia buat undang-undang macam ni lah. Okey, selain daripada ubat, kebanyakan pesakit dia akan sembuh bawah 4 minit lah. Cuma kita sampai di lokasi, kita pastikan tak ada bahaya di sekeliling pesakit. Kemudian ada banyak perkara yang tak boleh buat tau, mitos. So kita akan explain lebih lanjut lah. Okey, so kita tengok ada lagi tak komen. Okey, kita menyimpang sikit keluar daripada sawan. Soalan ni dia tanya, Assalamualaikum tuan, nak tanya apa tindakan kita kalau jatuh tiba-tiba untuk orang yang kena stroke, angin amar dan sakit jantung. Okey, untuk stroke dan angin amar tu benda yang sama, dia lumpuh separuh badan. Yang penting sekali, jangan cucuk jarum. Ada mitos tau, dia kata ambil jarum cucuk dia akan okey. Tak okey pun. Malah jarum tu kalau kotak tak disterilkan boleh menyebabkan infection dekat pesakit. Lepas tu darah pula hilang. Kalau darah banyak hilang lagi bahayalah dekat pesakit. Orang angin amar dan stroke ni rawatannya cepat-cepat pergi hospital. Di sana doktor akan bagi ubat lah. Okey. Okey. Masuk balik sawan. Apa yang tak boleh buat, apa yang jangan buat, apa yang mitos yang selalu kita rasa betul rupanya salah. Yang ni yang kita nak share. First, jangan masukkan apa-apa dalam mulut. Ada setengah orang kata masuk sudu dalam mulut. Jangan masukkan sudu sebab first, sudu gapu boleh membahayakan pesakit. Yang kedua, kalau pesakit tertelan, dah jadi choking pula, dah jadi kes tercekik pula. Kalau kita masuk kain tu pesakit tertelan, dia kan tak boleh kontrol badan dia. Kalau tertelan, dah jadi satu kes pula, dah jadi choking pula, lagi susahkan pesakit kan. Okay, so first, jangan masukkan apa-apa dalam mulut pesakit. Yang kedua, jangan pegang pesakit tu dengan kuat. Kita cuba nak tahan pesakit daripada goyang tangan tu, kita pegang tangan dia, jangan bagi goyang. Jangan buat macam tu. Sebenarnya anda tak tolong pesakit, anda boleh menyebabkan kecederaan dekat pesakit. Okay? Dia tengah sawan, dia tengah tarik, tiba-tiba kita pegang. So untuk mengehatkan pergerakan, kita nak suruh dia berhenti. Okay? Bila buat macam tu, dia akan tetap ni tau. Bukan dia sendiri yang buat tau pergerakan ni. Gangguan di otak ni ganggu habis saraf dia yang buat. Bila kita tahan, silap-silap boleh bengkak dekat kawasan yang tahan ni. Okey, kalau yang lebih teruk boleh patah. Sebab dia lawan, dia nak jerking. Kita pula tahan. Silap-silap lebam, silap-silap patah pula. Kalau bahagian yang kecil-kecil ni, jari ni boleh patah pula. Okey. So jangan tahan dia, biar dia sawan. Kita perhati sekeliling dia ada bahaya tak? Ada bahaya, kita jauhkan daripada bahaya. Yang tu saja. Okey. Lepas tu jangan bagi dia ubat, terutama melalui mulut lah. Jangan bagi dia ubat, jangan bagi dia minum, jangan bagi dia makan. Okey. Masa dia sawan, dia punya tekak ni pun bukan dia kontrol. So takut dia tak boleh telan. Kalau bahaya dia apa? Dia akan masuk ke dalam paru-paru. Makanan tu masuk dalam paru-paru, air tu masuk dalam paru-paru. So jadi aspirasi paru-paru. Jadi masalah pula kepada pesakit. Masa dia sawan, jangan bagi dia minum, jangan bagi dia makan, jangan bagi dia ubat. Untuk yang telan lah, kena bagi melalui IV line ni. Okey, so soalan seterusnya, selain jaw spreader, apa alat yang boleh menggantikan alat tersebut? Jaw spreader pun jangan pakai lah. Kan dah kata jangan masukkan apa-apa objek dalam mulut. Okey, jaw spreader tu jangan pakai. Kalau boleh, biar mangsa, kira berapa lama dia sawan. Kemudian bila dia dah okey, baru kita letak dalam posisi pemulihan untuk biar air liur dia keluar. Jangan bagi air liur dia masuk paru-paru. Kemudian cepat-cepat bawa pergi hospital untuk rawatan lebih lanjut lah. Ada setengah pesakit yang dah 5 tahun sawan, 1 tahun dia dah 12 kali, setiap bulan memang sawan. Dia pun rasa macam tak mau pergi hospital lah, ada ubat. Itu inilah pesakit enggan ke hospital sebab dia ada ubat sendiri dekat rumah. Dia tahu sampai dekat hospital pun doktor akan masukkan ubat melalui IV line, pesakit akan okey. So dia ada ubat sendiri, dia rasa dia stabil, dia nak makan, itu terserah kat dia lah. Yang tu pesakit yang dah kerap sangat sawan. Pesakit yang first time sawan, pesakit yang jarang-jarang sawan, wajib bawa ke hospital. Hospital pun at least mesti dia akan letak yellow zone. Sebab kes ni serius lah. Okey.
Encik Jamaluddin dia kata ada kawan cerita member kena sawan. Lepas tu dia orang lap muka pakai air. Betul ke tuan? Sekadar bertanya. Okey, nak lap muka apa semua, kalau boleh selepas dia habis serangan sawan tu. Bila dia dah habis serangan sawan dia kan letih. Bila kita lap air kat muka tu, bagi dia segar sikit badan dia lah. Boleh juga, tak ada masalah. Janji jangan masuk dalam apa-apa objek kat dalam. Kemudian jangan pegang pesakit. Jangan biar dia jerking. Biar dia jerking tak apa. Sebab bukan dia yang buat. Otak yang something wrong dekat otak Zain, dia hantar signal. Okey, lepas sawan tu dia tak akan jerking dah. Okey. Kalau kita tahan, takut lebam, takut patah, lepas tu pesakit akan rasa letih. Dia nak jerking. Kita pula tahan, dia akan rasa letih. Okey. Ada soalan pasal sawan boleh tanya. Kita cuba hurai sama-sama lah. Okey. Cantik. Muhammad Lufti Azimi dia tanya, apakah cara yang terbaik untuk menentukan kedudukan orang yang kena sawan? Bagi baring ke, bagi mengiring ke? Okey. Okey. So, dia tanya posisi yang terbaik masa kawan tu tengah sawan. Okey. Dia macam ni. Kalau pesakit tengah sawan, kalau posisi dia muka menghadap ke tanah, kita rasa dia mesti tak selesa kan. Kita kalau boleh alih, kita alihkan dia perlahan-lahan. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh tak apa. Okey. Then dia kalau jerking macam ni saja, kita boleh letak dia di posisi mengiring sebab tak ganggu. Tapi kalau tak sesuai lah, kalau dia jerking macam ni ke kan, dia kaki dia tertarik ke. Sawan ni ada macam-macam jenis. Okay? Ada yang badan dia ni dia tertolak macam tu. Okey, badan tertolak macam tu, tangan naik macam ni. Oh, sawan. Okey, macam tu kalau nak letak dia mengiring pun mungkin tak sesuai. Yang ni kita panggil tonic face. Okey, badan dia terangkat daripada lantai, kemudian tangan dia rapat ke dada, rapat ke bahu. Yang ni tonic face. Okey, ada lagi satu chronic face, badan tak terangkat pun daripada lantai, tapi tangan dia tolak keluar. Tangan dia tolak keluar. Yang ni chronic face. Dia sawan macam ni. Okey. So, kalau boleh sawan, kita tak ubah pergerakan posisi dia dulu. Lepas dia dah habis serangan sawan tu, baru kita bawa dia keadaan pemulihan. Recovery position. Okey. Jatuh dan sawan. Mohon komen ramai yang keliru nak buat apa. Okey, saya faham. Memang hari ni ramai yang keliru hal macam ni. Tiba-tiba di tengah sembang ni, tiba-tiba dia yang jatuh. Kemudian dia sawan. So, apa nak buat? Jangan risau. First kali jatuh, kita kena tenang dulu. Kita wajib tenang dulu. Kemudian, jauhkan bahaya daripada pesakit. Kemudian, tengok sign and symptom pesakit. Mata naik ke atas ke, mata hitam dia naik ke atas ke. Lepas tu, ayak liur dia meleleh ke, tangan dia jerking ke. Ingat ni semua sebab doktor sampai di hospital dia akan tanya saksi apa yang jadi. Kemudian, jangan lupa jam tangan kita. Mesti kita tengok berapa lama dia sawan. Sebab doktor akan tanya berapa episod dia sawannya. Lepas tu setiap episod tu berapa lama dia sawan, berapa saat dia sawan, berapa minit dia sawan. Paling penting yang tu sebab doktor nak bagi dia rawatan lanjut. Okey. Kemudian jangan masuk mulut apa-apa objek, jangan masuk ubat, jangan masuk minum apa semua sebab time tu bukan dia yang kontrol, takut jadi tercekik ataupun aspirasi paru-paru. Air tadi, makan tadi masuk ke dalam paru-paru. Okey, yang tu yang kita tak mau. Terus bawa ke hospital. Hospital pun kita doktor mesti letak at least yellow zone. Zone separa kritikal. Kalau dia sawan terlalu lama, lebih dari 4 minit, doktor mungkin akan upstretch dia ke zon merah, zon yang kritikal. Okey. Tadi ada seorang tanya, sahabat kita ni dia tanya macam mana nak masuk APM, macam mana nak join APM. Tuan-tuan puan-puan boleh ke mana-mana office yang berhampiran. Setiap daerah, macam contoh Penang, dia ada 5 daerah besar. Timur Leste, Barat Daya, SPU, SPT, SPS. Setiap daerah sekarang dalam Malaysia ada pejabat APM. So, boleh ke pejabat APM yang berhampiran, minta borang dari mereka. Mereka akan bantu anda dari sana macam mana nak join APM. Okey? Okey, untuk sawan, ada lagi tak soalan? Okey, sawan ada banyak nama. Sawan, tarik, epilepsi. Epilepsi ni maksudnya dia sawan
tapi bukan disebabkan demam. Dia tak demam pun, dia sawan. Lepas tu ada juga dia panggil febrile fit. Febrile fit ni maksudnya dia sawan disebabkan demam, selalunya kanak-kanak kecil. Kanak-kanak yang kecil ni dia sawan disebabkan demam. Demam terlalu panas. Sebab tu kalau budak demam, kita kena cepat-cepat turunkan demam dia, sebab kita tak mau dia jadi terlalu panas, nanti jadi sawan. Okey. Kemudian kalau ada juga orang cakap sawan babi, sawan lah tu. Kan? Conversion, kalau Chinese dia sebut cucin, kalau India dia sebut kakao walipu. Tu semua merujuk kepada sawan lah tu. Nah, okey, kalau ada soalan tentang sawan, boleh komen kat bawah. Okey, then kita cuba huraikanlah soalan-soalan dia. Then doktor-doktor pun ada dalam grup ni, staf kesihatan, MA nurse pun ada dalam grup ni, mereka akan cuba bantu. Okey, mereka akan cuba bantu jawab soalan anda. Okey. Kalau tak ada apa-apa, okey, terima kasih kerana menonton. Kalau lepas MCO, boleh datang ke Museum Tanah Awam ni, dekat APM Timur Leste ni. Kalau ada rezeki, kita boleh jumpa lah. Saya selalu ada ni, Sabtu Ahad ni, insyaAllah. Kan? Lepas tu, ni ada soalan lanjut. Dia tanya, kalau mangsa yang sawan tu pakai baju formal, macam kemeja, kasut yang bertutup, kan? Nak buang tak kasut, nak buka tak butang kemeja dia. Okey. Kalau lelaki, kalau nak bagi dia selesa, kalau tempat tu privacy lah, contoh ada tirai apa semua, kita boleh longgarkan sikit. 2 butang kat ujung ni, tali pinggang kita buka, kasut kita buka, stocking kita buka. Tujuannya kita nak selesakan mangsa lah. Kalau wanita nak buka pakaian dia, kena jaga-jaga. First kena ada konsen waris lah. Dia tak boleh jawab dah pesakit tu, kan, dia sawan. Kena ada konsen waris, kemudian kena ada privacy. Yang penting sekali kena ada chaperon. Chaperon ni maksudnya staf wanita, dia tengok kita buat rawatan dekat pesakit. Staf wanita tak ada, janganlah ambil risiko ganti dengan saksi wanita daripada waris. Okey. Contoh, dia sawan dekat rumah. Okey. So kakak dia ada, mak dia ada kat rumah, yang mangsa ni wanita. Kita kru ni kebetulan semua lelaki. Kita nak longgarkan apa semua sangat-sangat bahaya. Kalau boleh, takut dia salah anggap sebagai ni, ambil kesempatan. So kalau boleh, kalau nak longgarkan, minta kakak dia yang longgarkan. Longgar sikit. Kemudian buka tali pinggang, buang kasut dan sebagainya lah. Kan? Bahaya kalau pesakit wanita, perawat lelaki, sangat-sangat bahaya. Ada etika yang kita kena jagalah. Kalau pesakit tu lelaki, yang rawat tu wanita, tak ada masalah. Staff tu buat apa pun tak ada masalah, selalu tak ada isu pun. Okey. Tapi bila lelaki sebagai perawat, wanita sebagai mangsa, memang kena ada chaperon. Chaperon tu daripada staff kita sendiri, yang akan backup kita sendiri. Jangan chaperon tu daripada keluarga mangsa. Okey. Kemudian kes yang seterusnya, okey, kalau pesakit tu masih dalam keadaan sawan, boleh tak kita terus bawa dalam ambulan, terus bawa ke hospital, ataupun nak tunggu sampai dia reda dulu. Okey, kita tengok, kita tanya, kita kan ambil history dia. Kita tanya dekat saksi kejadian, berapa lama ada sawan, ada berhenti tak, apa semua. Kalau dia kata tadi sawan dah 5 minit lepas, tapi sat saja 20 second dah berhenti. Ni yang second episode tengah jadi. So kita mungkin boleh tunggu kejap. Kita assume dia pun lebih kurang 20 second macam tadi lah. Kalau lebih daripada 4 minit, terus bawa mangsa, naik di dalam ambulan, terus ke hospital. Macam tu lah. Kalau dia dengan demam panas, boleh kita buat demahan sejuk. Ambil kain, letak air biasa lah. Kan? Yang sejuk lah. Of course jangan suam, jangan panas. Kita boleh tuam keliling ni lah. Letak belakang telinga, leher, muka, tangan. Kan? Boleh. Tujuan kita nak cuba kurangkan demam dia lah. InsyaAllah. Ada soalan lanjut tentang sawan. Sawan ni memang kes yang jarang kita jarang diberitahu sebagai first aid, kan, first aider, jarang orang buat. So sebenarnya sawan ni, bahasa mudah dia, tak payah buat apa-apa. Tengok berapa lama dia sawan. Selepas dia reda, kalau tak lebih dari 4 minit, selepas dia reda, kita letak dia posisi pemulihan, terus bawa dia ke hospital.
bahasa ni lah. Tapi kalau dia dah setengah jam pesawat, yang tu kena cepat-cepat bawa ke hospital. Boleh nah? Okey, kalau macam tu terima kasih semua. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, happy holiday, enjoy lah hujung minggu ni cuti. Okey, terima kasih semua.